Cuba bagaimana kamu mengenal Tuhan kamu. Allahu Akbar. Inilah yang dibawa dalam satu disiplin, akhirnya namanya At-Tauhid. Ilmu mengenal Allah. Tauhid ni ilmu mengenal Allah. Bila kita nak kenal Allah, kita nak kenal dengan Al-Quran dia. Kerana Al-Quran itulah yang menerangkan sifat-sifat Allah. Lalu diterangkan oleh Rasulullah, yang mana dia juga manusia seperti kita. Makan, minum, dia kahwin, ada sifat kemanusiaan. Allah muliakan dia dapat wahyu untuk menerangkan kepada manusia bagaimana beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat-ayat yang turun itu mengajar kepada kita supaya kita lebih dekat kenal akan Allah, untuk kita mencapai cinta yang abadi. Kerana apa? Tak kenal maka tak cinta. Macam mana kita nak rasa cinta kalau kita tak kenal? Ada tak orang, dia sembang, bila mari telefon, dia pun pick up telefon dia. Okey, dia berbual 5-6 jam. Kita tanya dia, siapa tu? Entah Ustaz, tak kenal. Tak ada gitu. Mesti dia kenal. Sama ada isteri dia, anak dia dikasih, isteri dia kasih, ataupun awek dia, cik karo dia. Bila kenal, dia akan cakap lama. Bila berpisah, dia rasa rindu. Bila rindu, dia berhubung. Dalam keadaan dia sentiasa dalam keadaan apa? Kegelisahan bila berpisah dengan orang yang dikasih. Bagaimana yang kita kasih itu Allah, itu kemuncak yang disebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang yang beriman itu sangat kasih, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibina dengan apa? Dengan ayat-ayat Quran yang kita sebut, yang kita renung, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang solat, macam mana dia solat, tiba-tiba dia buat maksiat, macam tu mustahil lah. Ta'sil ilaha wa tuzhibu wa tuzhiru. Macam mana Imam Syafi'i kata? Ta'sil ilaha wa tuzhiru hubbahu. Hadza muhalun fi qiyasi badi'u. Law kana hubbuka sahihan lahu la'atatahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Kamu maksiat pada Allah, dalam masa yang sama kamu kata kamu kasih dia. Kita ni kalau kita rasa kita kasih pada orang yang kita kasih, takkan kita nak aniaya dia. Saya tendang isteri saya, Ustaz, patah pinggang. Kenapa? Ini tanda saya kasih dia. Begitu. Anak saya, Ustaz, saya bakar je dalam api. Sebab apa? Sebab saya kasih dia. Tak mungkin. Sebab orang bila kasih, dia membawa kepada ketaatan. Innal muhibba lima yuhibbu muti'. Orang bila dia kasih pada sesuatu, dia bawa ketaatan. Orang-orang yang bangun malam, orang-orang yang banyak baca Quran, orang-orang yang sanggup mati kerana Allah ni, kenapa tuan-tuan? Sebab dia kasih. Dia tak mungkin boleh buat benda yang susah, yang sukar tanpa ada kasih sayang. Sebab tu kasih sayang ini mendepani segala-galanya. Apabila dia kasih kepada Allah, dia cinta kepada Allah dan Rasulullah lebih daripada dunia dan seisinya. Ketika itu dia tak nampak lagi kasih manusia, kasih makhluk. Dia tak nampak. Dia tak nampak. Sebab tu bila Allah sebut, ya ayuh, saya ambil contoh Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu. Bila Allah kata, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuan-tuan, dengan izin saya sebut, boleh dengan izin. Maknanya Allah kata, wahai orang yang beriman, orang yang kasih pada Allah. Wahai orang yang beriman, orang yang kasih pada Allah. Wahai orang yang kasih kepada Allah, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu yang beriman yang kasih kepada Allah berpuasa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maksudnya, bila puasa ini, dia mari dengan package. Saya dah sebut. Dia mari puasa, dia mari dengan qiyam, dia mari dengan tarawih, mari dengan Quran, mari dengan kuliah, mari dengan sedekah. Dia mari dengan package. Bila dia mari dengan package, dia tak boleh buat, melainkan orang tu ada kekuatan kat dalam ni. Internal dia kuat. Roh sini kuat. Sebab tu bila dalam ni kuat, kita boleh lihat kekuatan dia. Sebab tu, syaitan ni tuan-tuan, dia tahu yang ni rosak, habis semua rosak. Yang ni baik, semua baik. Sebab tu syaitan ni nak rosakkan yang kat sini. Sebab dia tahu, taqwa huna, taqwa kat sini. Sebab tu yang nak dirosak oleh syaitan di sini. Dan sebab tu kalau orang di sini dia kuat, nampak dalam kehidupan dia. Sebab orang tak ada kaki, dia bergoleng sampai masjid. Sebab kekuatannya di sini, bukan kaki yang tak ada. Orang yang uzur, yang sakit, macam-macam penyakit, subhanallah, dia boleh melakukan ibadahnya hebat. Saya tengok seorang pakcik tu, dia punya diri, dia kalau berdiri macam ni, kalau kita qiyam, dia berokok. Bongkok, badan dia bongkok tu seolah-olah dia rokok. Saya tengok dia boleh solat tarawih 20 rakaat campur witir 3, 23. Tenangnya dia. Orang muda yang segar, yang sehat, yang hebat, yang saduh, kadang-kadang tarawih 2 pun tak boleh buat. 2 rakaat. Dan sebutnya apa? Adakah pakcik itu kuat? Tak.
Dia kuat dekat sini. Bukan kat fizikalnya. Sebab tu kekuatan dia mari kat sini. Kekuatan mari kat sini. Ini yang dibina tunjangnya ialah tauhid dengan kefahaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila mana solat kita itu, kita kemas buat, kita faham, kita hamba kepada Allah, tak timbul isu kita menderhaka. Bagaimana boleh menderhaka pada Allah? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia tu dia akan menderhaka kepada Allah apabila dia merasa dirinya cukup. Antaranya sifat ibadah ialah berdoa. Orang yang tak berdoa ni orang yang tak berhajat pada Allah. Orang yang tak berdoa ni tak berhajat. Sebab doa itu maksudnya ialah ibadah. Ibadah maksudnya ketundukan. Orang yang rasa dia tak memerlukan Tuhan, dia tak meminta. Tetapi orang yang meminta, tengok sifat hamba. Apa sifat hamba? Meminta, Ya Allah. Ya Allah, pandanglah. Ya Allah, pandanglah. Ya Allah, Ramadan kali ni kalau kau ambil aku, Ya Allah, aku tak jumpa lagi Ramadan tahun depan, Ya Allah. Malam ni dah malam ke-6 tarawih, Ya Allah. Laju sangat masa ni berlalu, Ya Allah. Laju sangat, Ya Allah. Laju sangat. Saya nak kaitkan dengan Ramadan ni, tuan-tuan. Maksudnya, orang beriman dia tak jadi hirau tentang dengan urusan dunia yang menjadi penghalang pada ibadah dia. Tak jadi risau. Dia tak mengeluh, tuan-tuan. Kita nak mengeluh kenapa, tuan-tuan? Sebab kalau kita ada iman, kita ada kasih sayang, tak timbul rasa keluh kesah dengan ibadah namanya puasa baik, solat baik. Apa saja yang datang dari Allah, satu benda yang kita nampak sebagai tanda kasih sayang. Orang yang kasih pada Tuhan, tak timbul isu dia benda tu susah. Tak timbul isu dia mengeluh. Tak timbul. Allah, Ramadan kali ni teruknya, Ustaz. Bukan syaitan kena penjara, kami kena penjara dengan PKP. Boleh cakap macam tu ke mulut orang yang beriman? Boleh cakap macam tu ke kalau kita rasa kita beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Cakap-cakap kata-kata yang boleh menyebabkan, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Salam. Kita seolah-olah menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kau kurung aku macam syaitan ke, Ya Allah, Ramadan? Seolah-olah begitu, tuan-tuan. Jahatnya mulut kita. Kita tak faham ke bila Allah sentuh, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang aku kasih. Maknanya, orang yang Allah tak kasih tu, dia diam je lah. Itu maksud saya dengan erti kata lain. Maknanya kalau kita ada nilai-nilai yang tak ada rasa ketundukan dengan perintah Tuhan, maksudnya apa, tuan-tuan? Takut-takut kita ni Allah tak kasih, tuan-tuan. Takut-takut Allah tak kasih kita. Bila Allah tak kasih kita, kita nampak semua perintah Allah tu malapetaka. Kita nampak semua perintah Allah tu menyusahkan kita. Kan Allah dah sebut dalam ayat, beberapa ayat, daripada arahan supaya berpuasa. Mari 183, 184, 185, 186 sedang bincang. Allah suruh kita balik kat dia. Fa inni qarib. Seolah-olah 183 cerita puasa, 84 puasa. Mari 85 puasa, 86 lompat tajuk keluar. Tiba-tiba Allah kata, wahai Muhammad, kalau hamba-hamba aku bertanya kepada kamu tentang aku, fa inni qaribun ujibu da'watan da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau hamba-hamba aku tanya pada kamu pasal aku, kau beritahu aku dekat. Aku jawab semua apa yang hamba-hamba ku nak, aku jawab. Tapi dia minta kepada yang lain. Dia minta pada yang lain. Kau beritahu dia kami, aku dekat. Aku nak beri kepada hamba-hamba yang meminta. Tapi bersyarat, kata dia, falyastajibu li, naklah dia tu penuhi perintah-perintah aku, syarat-syarat aku tu ditepati. Dia tu hamba, aku ni Tuhan, aku nak beri. Tapi kena ikut syarat aku, jangan syarat kau. Sekali siapa hamba sebenarnya? Lalu dalam keadaan itu, kamu kena penuhi segala syarat-syarat, baru Allah terima. Masuk balik kepada ayat 187 juga cerita pasal puasa, tuan-tuan. Pada malam hari, dibenarkan orang yang berpuasa bersama dengan isterinya. Dalam keadaan Allah masukkan juga, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr.
Allah nakkan kepada kita ni kemudahan. Allah tak nak payahkan kita. Tiba-tiba kita sebagai hamba kata kasih pada Tuhan. Kita duk petikaikan bahawa Allah beri arahan pada kita puasa. Allah beri arahan pada kita perintah-perintahnya. Nak menyebabkan kita jadi susah dan sukar. Allah nak memudahkan kita. Yang jadi susahnya bila kita tak nak ikut Tuhan. Kita petikaikan Allah. Antaranya sebab kita tak kenal Tuhan.